Jadi untuk soalan ni, instruction dia, kita nak kalau A tu kurang daripada, sepatutnya lebih lah, ni silap ni. Okay, kalau A tu lebih daripada 85, dia akan dapat A plus. Lebih daripada 70 tapi kurang daripada 85, dia akan dapat A. Okay, lebih daripada 60, okay, tapi kurang daripada 70 dan kurang daripada 85, dia akan dapat A minus lah. Okay, saya minta awak tuliskan program untuk solve benda ni. Okay, jadi yang turn in dekat saya, hilang ni, nampak yang merah-merah ni hilang. Ni mana ni? Fazlina, Rabiatul, Atika, Aiman Hamid, Madiha, Nur Afiq dengan Imam Zamri boleh bagi turn in lah kat saya. Okay, cuba buat dulu. Kalau tak boleh buat, tolong respon, tolong bagi tahu kat saya ke, dekat Cik Wan ke. Okay, okay, saya akan ambil contoh. Kita ambil contoh daripada yang bagi soalan kat saya lah. Okay, so saya ambil contoh daripada Aiman Sarfan ni. Okay, saya cuba copy dan saya paste dekat saya punya IDE lah. Okay, first kali apa yang Aiman buat dekat sini. Okay, apa yang Aiman buat kat sini, dia akan declare satu variable ataupun dua variable lah yang dia declare kat sini. Variable tu A, nilai dia 10, variable B, nilai dia 20. Kemudian dia nak paparkan dekat serial monitor, jadi dekat void center ni dia letak serial.begin lah. Okay, kemudian dalam loop dia letakkan satu if else punya structure ni lah. Okay, untuk buat decision sama ada markah tu A ke, A plus ke, A ke, A minus ke. Okay, so dia buat pakai if, as if dengan as if dan juga else lah. Yang ni dia olah lagi lah markah-markah tu jadi sampai ada F. Okay, jadi kalau awak nak senang lagi baca awak punya coding untuk lebih faham, contoh kita dapat soalan tadi berkenaan dengan markah. Jangan letak je lah kat sini markah. Kalau A, B ni mungkin awak tak berapa nak faham lah apa tu A, apa tu B. Sebab kat sini pun kita pakai A plus A kan. Kadang-kadang boleh jadi confused. Jadi declare awak punya variable markah. Okay, so kat sini Aiman letak markah tu 10. Jadi saya letak kat sini siap-siap 40 lah contoh. Okay, kemudian Aiman buat satu structure if kalau A. So kat sini kita letak markah. Okay, macam sebelum ni ataupun kemarin saya tunjuk kat awak A, macam ni kan kita akan kita akan compare dengan variable. Okay, macam Aiman buat tadi, dia letak kat sini 85. Okay, maksudnya dia letak value terus. Pun boleh. Okay, pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat variable pun boleh. Contohnya A plus, contohnya markah dia mesti lebih daripada, tengok soalan kat. Okay, soalan dia kata 85 ke atas A plus, 70 hingga 84 A. Okay, 60 sampai 69 A minus, 60 sampai 69 A minus. So soalan 85 ke atas A plus, okay, 70 hingga 84 A minus, A 60 hingga 69 A minus. Okay, so soalan nak macam ni. Okay, so contoh kita dapat markah 40. Kalau dapat markah 40, berapa? Dapat apa? A ke A minus ke? Tak ada kan. Jadi kita letak satu lagi. Contohnya 0 sampai 59. Fail contohnya. Okay,
Okey, jadi kita tahu 85 hingga 100 ni A plus, 70 hingga 84 A, 0 hingga 59 F. Okey, jadi kalau markah dia 40, dia mesti jawab dengan F lah. Okey, so tak apa. Kita letak kat sini variable A plus sama dengan 85. Okey. Ni nak letak variable pun boleh, tak mau letak macam Aiman ni pun boleh, letak number tu pun boleh. Okey, letak number ni pun boleh, nak buat variable pun boleh. Saja saya tulis dengan variable lah. Okey, kat sini A minus 70, sini 60, kemudian sini tak payahlah. Okey, kita nak tengok A plus A dengan A minus saja. Okey, kalau lebih daripada 85 ataupun sama dengan 85 akan dapat A plus. Okey, kalau lebih daripada 70 sampai 84 akan dapat A, ataupun lebih daripada 60 sampai 69 akan dapat A minus. Okey, contoh yang macam tu. Jadi first kali kita akan letak if markah lebih besar ataupun sama dengan 85 pun boleh, letak macam ni pun boleh, ataupun letak variable tadi. A plus ni boleh letak. Okey, untuk variable nanti kita check tengok. Okey, so kalau markah kalau kat sini false, maksudnya dia dapat kurang daripada 85, okey, dia akan masuk ke if yang seterusnya. Okey, contohnya kalau markah dia lebih ataupun sama dengan 70, so dia akan kita dapat A. Kalau kat sini markah lebih ataupun sama dengan 60, dia akan dapat A minus. Kemudian kalau selain daripada 3 atas ni, okey, iaitu 60 ke bawah lah, 60 ke bawah, dia akan dapat F. Okey, so kat sini dia tak perlukan comparator, jadi tak perlu letak lah. Okey, kemudian apa yang Aiman Zarfan buat, dia akan print ni lah increment A. Kat sini kita tukar lah, jadi markah by 4. Kalau 4 ni lambat sikit lah, kita letak minimum cepat sikit. Okey, jadi bila dia sampai ke statement ni, dia akan print yang ni. Kemudian bila dia sampai kat statement ni, apa yang akan berlaku, dia akan buat A sama dengan, kat sini bukan pakai A, kita nak pakai markah, sebab kat atas ni kita declare dia sebagai markah. So markah sama dengan markah tambah 5. So setiap kali dia sampai ke statement ni, dia akan tambah 5 lah. So start daripada 40, okey, akan naik 45, 50, 55, 60 macam tu lah. Okey, kemudian untuk senang kita nampak markah kita tu sekarang ni dah berapa, setiap kali tambah tu, jadi kita print sekali lagi markah tu. Okey, yang ni saya ambil contoh daripada jawapan Aiman lah. Okey, jawapan dia sangat bagus lah. Okey, kemudian dia akan print markah. So kita tahu setiap kali cycle tu dah berapa. Okey, cycle yang pertama 40, cycle yang kedua 45, cycle yang ketiga berapa. Jadi kita tahu lah waktu ketiga tu apa dia punya grade. Okey, so selesai. Saya cuba verify, nak tengok boleh tak kita declare variable A plus A minus ni. Okey, so tak boleh pakai A tambah macam ni lah. So buka A plus
Fazrinah dah hantar semalam, kenapa tak ada? Nanti saya check balik. Mungkin awak ada tak tekan button apa-apa ke? Tu sama Asad Ya, lambat sikit nak compile sebab sebuah laptop ni buka beberapa software. Sepatutnya site ni pendek je. Okay, MSP. Okay, saya dah paste program tadi ke awak punya WhatsApp group. Oh, awak. Okay, saya reset balik sekali lagi. So sekarang ni 45, kita klik F, 50 F, 55 pun F, 60 dah dapat A minus, 65 still lagi A minus, 70 A, 75 still lagi A, 80 A, 85 dah minus, 90 semuanya A minus, A plus, A plus lah. Okay, so yang ni contoh program yang saya ambil daripada jawapan Aiman lah. Okay, ni antara yang awak boleh buat lah. Okay, so ada apa-apa persoalan untuk soalan yang semalam tu, assignment yang awak kena buat. Okay, nanti saya akan check semua jawapan awak lah. Okay, yang mana tak okey tu awak boleh edit balik bagi okey. Okay, tak semestinya program awak tak sama macam Aiman, program awak salah. Asalkan kalau markah tu certain value tu dapat apa yang kita nak dalam soalan tu, so betul dah. Okay, tak semestinya kena ikut cara Aiman. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan sambung dengan topik kita yang seterusnya lah. Okay, untuk pagi tadi awak dah bincang dengan Cik Firdaus berkenaan dengan pin out, yang mana pin-pin yang ada dekat ESP32 ni lah. Okay, banyak pin dan banyak kegunaan dia lah. Jadi untuk petang ni kita nak cuba guna digital I/O pin lah. Okay, digital I/O pin ni akan menggunakan GPIO pin yang color purple ni. Color purple ni yang 23, 22. Dan kalau awak tengok dekat board awak, dia ada tulis ataupun dia ada label dekat situ. Kalau start daripada belah kanan tu, dia akan start dengan D23 dekat atas sekali. Okay, D23, D22, TSD, RSD, transmitter, receiver. Okay, so kita nak pakai D tu dulu, D23 ke D22 ke, sebab semua tu pin untuk digital I/O, iaitu digital input output. Okay, yang mana setiap pin ni kita boleh sambungkan kepada input ataupun output. Okay, tapi cuma satu mode sahaja pada satu-satu masa. Maksudnya kalau awak pakai input saja waktu tu. Kalau awak pakai output saja waktu tu. Okey, melainkan awak
coding lain dan sebagainya, baru boleh tukar dia jadi output dan sebagainya. Okey, tapi pada satu masa, contohnya di 23 tu awak set dia sebagai output, dia boleh jadi output je waktu tu. Awak tadi sambung dua. Okey, memang boleh sambung tapi dia tak boleh function lah dua-dua. Contohnya dekat D23 tu awak ambil satu wire, awak looping satu ke lampu iaitu output, satu lagi ke button iaitu input. Jadi dia tak boleh berfungsi macam tu. Memang dia boleh jadi dua-dua, tapi satu masa hanya satu mode sahaja. Kalau output saja, kalau input saja. Okey. Jadi untuk petani kita akan start dengan output dulu. Okey, kita akan start dengan output dulu. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dekat dalam slide ni, digital output allow the microcontroller to output logic state high or low, true or false, 1 or 0. Okey, senang cerita dia ada dua keadaan saja bila digital ni, iaitu high, low, true, false, 1, 0, ataupun dengan lebih faham lagi, on, off. Lampu menyala, lampu terpadam. Kipas berpusing, kipas tak berpusing. Macam tu. Okey, kalau heater panas dengan tak panas. Kalau aircon, buka aircon sejuk dengan off aircon. Macam tu lah. So tu digital. Okey, kita tak boleh main dia punya, kalau contoh lampu, kita tak boleh main dia punya kecerahan dan sebagainya. Tu bukan digital. Kalau digital dua keadaan. Okey. So setiap pin ni bila awak set dia, saya buka jendela. Setiap pin ni yang ada dekat awak punya ESP32 tu, contohnya ESP32, contohnya kita ambil pin yang pertama lah. Okey, kita boleh set dia sebagai input ataupun output. So untuk first ni tadi kita nak set dia sebagai output dulu. Okey, jadi ini akan bersambung dengan output sahaja. Okey, jangan sambung dengan input. Okey, Cik Wan dah ada explain dah kan apa itu input, apa itu output, betul tak? Apakah contoh-contoh input, apakah contoh-contoh output. Okey, senang ceritanya output ni apa saja yang ada hasil. Okey, output ni apa saja yang ada hasil. Contohnya lampu, hasil dia menyala. Kalau motor, hasil dia berpusing. Kalau valve terbuka. Okey. So apa-apa saja yang ada hasil itu ialah output. Input nanti kita bincang kemudian. Okey, so lagi kita nak set contohnya pin D23 ni sebagai output. Okey. So tadi dekat slide tadi dia tunjuk dia punya keadaan ada dua saja, iaitu 0, 1. Low, high. Tu false dengan true. Okey. So kita ambil kat sini, false dia off, sini on. Okey, kalau kita set pin 23 ni 1, dia akan on. Kalau kita set pin 23 ni off, dia akan kosong ataupun low ataupun false, dia akan off. Okey. So bila kita kata dalam program kita D23 ni kosong, apa yang berlaku ialah dia akan bercas ground. Okey, ni kalau kosong. Kalau 1, kita kata okey sekarang D23 hang punya status sekarang ialah 1 ataupun high ataupun true, dia akan bercas 3.3 volt. Okey. Contoh kalau kita kata okey sekarang hang kosong balik. Okey, contoh hang kosong balik ataupun low ataupun false. Okey, sekarang ni dekat pin 23 ni dia cas ground balik. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, jadi apa yang kita perlu buat untuk kita guna pin digital ataupun GPIO, first kali kena set mode dia dulu, sama ada output ataupun input. Okey, first kena beritahu dia dulu pin ni, okey, pin 23 hang apa. Okey, kemudian dah dia tahu dah dia tu apa, output ataupun input.
Kalau dia output, kita boleh control dia sama ada nak on ataupun nak off, nak high ataupun nak low. Contohnya kita nak set kosong ataupun satu. So dua ni sahaja yang memainkan peranan penting untuk kontrol pin T23 ni. Okay, so yang ni penting. First kali kena set dia punya mode dulu, kemudian baru kita set dia sama ada kosong ataupun satu. Kalau yang ni dia bertindak sebagai output. Kalau input nanti kita bincang kemudian. Okay, so sebelum kita pakai pin ni, okay, untuk kita sesuaikan diri kita dengan digital input output ni, okay, dekat awak punya board ESP32 tu ada satu LED kat sini. Okay, saya rasa Cik Fidos ada beritahu tadi. Okay, kita boleh kontrol LED yang ada dekat board ni. Sebelum kita buat wiring, kita akan kontrol LED ni dulu. Okay, LED ni bersambung dengan pin 2. Okay, dia bersambung dengan pin 2. Jadi sama juga, first kali kita kena set pin 2 ni. So dekat sini kita akan buat LED lah ni. Okay, so kita kena set mode pin 2 ni sebagai output dulu, kemudian baru kita boleh set kosong ataupun satu. Okey, jadi sinteks untuk set mode. Okay, so sinteks yang pertama, pin mode. Okay, kemudian sini pin, sini punya mode. Okay, ni sinteks yang pertama untuk set mode. Okay, jadi macam mana nak tulis? Kalau tadi kita nak pakai pin 2 kan. Okay, kalau nak pakai pin 2, dia akan jadi macam ni. Pin mode, pin dia 2. Mode dia sebagai apa? Sebagai output. Okay, jadi bila kita punya program sampai je kat statement ni, apa yang akan berlaku ialah, okay, dia faham. Okay, pin 2 akan bertindak sebagai output. Okay, contoh kalau kita nak on. Okay, untuk on, contoh okay, dia punya sinteks dia ialah digital W besar, right, pin berapa, value dia berapa. Okay, maksud kata kalau kita nak on dekat pin 2 ni, so kita letak kat sini 2, nak on kita letak 1. Okay, kalau nak off pin 2 ni sama juga, kat sini akan jadi kosong. Macam tu, lebih kurang. Okay, so kita nak try dulu. Okay, kita nak try dulu. So yang ni saya padam. Yang ni pun saya akan padam. Okey, kenapa saya padam semua serial-serial begin apa semua tu? Sebab apa? Sebab kita tak mau guna pula serial monitor. Sebelum ni kita punya exercise semua pakai serial monitor. Okey, untuk exercise ni saya tak mau pakai serial monitor contohnya. Jadi bila saya tak pakai, tak perlu letak, tak perlulah nak mulakan komunikasi, tak perlulah nak print dan sebagainya. Okey, dan yang perlu sekarang ni ialah nak guna pin yang ada dekat board ni. Yang perlu kena ada dua tadi, iaitu pin mode dengan digital write. Okey, pin mode tu saya nak letak dekat mana? Void setup ke void loop? Nurul Atika. Sebab apa saya panggil Nurul Atika? Sebab dia orang pertama masuk tadi. Okey, Nurul Atika, pin mode yang saya tulis tadi untuk set dia punya mode tu, sama ada input ataupun output tu, saya perlu letak dekat void setup ke void loop? Okey, Nurul Atika juga dalam void setup. Okey, kenapa? Boleh buka awak punya voice cepat sikit awak jawab. Siapa-siapa nanti kalau nak bagi pendapat ataupun saya silap apa, boleh buka je awak punya mikrofon tu. Okey, kenapa Nurul Atika? Rasa-rasa awak lah. Jangan malu.
Kenapa awak kata kena letak dalam void setup? Kenapa tak perlu letak dalam void loop? Okey, Syazri kata sebab sekali set saja. Betul lah. Kenapa nak banyak-banyak kali nak kata dia tu output, betul tak? Sekali cakap je, sekali set saja. Okey, terima kasih Syazri. Okey, jadi kita akan letak pin mode tu dekat dalam void setup. Okey, kita nak pakai LED yang ada kat board, so dia punya pin dia ialah 2. Kemudian dia ialah output lah sebab LED kan. LED ialah device output device lah. Jadi untuk saya on, okey, saya kena klik digital right. Okey, pin 2 high. Boleh pakai high ke, kalau nak cepat pakai 1 pun boleh. Contoh saya pakai high. Okey, digital right 2 high. Jadi bila sampai je kat statement ni, LED tu akan menyala. Okey, kita tengok menyala ke tak menyala. Okey, kemudian contohlah saya nak buat flashing. Okey, so saya nak dia menyala 2 saat, dia terpadam 2 saat. Jadi kita letak delay kat sini. Kemudian nak padamkan sama juga. Kat sini dia dah on. Bila dia dah on, dia main sini, dia tunggu 2 saat. Maksudnya dia sentiasa on saja 2 saat. Kemudian kat sini saya nak padam. Jadi kat sini pin 2 tu low. Kemudian dia terpadam selama 2 saat. Barulah dia patah balik ke atas ni, baru dia menyala balik. Okey, so sekarang ni saya nak buat yang ni dulu. Okey, macam biasa kena upload. Okey, maaf lambat sikit lah compilation. Okey, ada Mentos. Okey, kalau awak tengok kat sini, nampak LED biru tu. Okey, dia menyala 2 saat, dia terpadam 2 saat. Dia menyala 2 saat, dia terpadam 2 saat. Okey, so yang ni sebab dia dah wiring siap-siap, dia dah integrated dalam board ni, dah built in. Jadi kalau kita nak pakai luar, kita sambunglah ke pin mana-mana yang sepatutnya, iaitu GPIO lah. Mana-mana digital pin kita sambung ke LED. Okey, so setakat ni boleh follow tak? 2 saja syntax yang baru awak pakai ni, iaitu pin mode dan juga digital right. Okey, so kat sini okey, saya punya BI tak pandai sangat. Bolehlah tekan lagi faham gitu je lah. Okey, sama juga saya akan bagi kat WhatsApp group. Okey, boleh follow ke? So yang output high low tu memang kena huruf besar. Ya, high dengan low kena huruf besar. Kalau awak tengok dia akan jadi color warna hijau, biru-biru macam tu lah. Hijau, biru macam tu. Okay, kalau contohnya, kalau saya buka, jadi macam ni kan. HIG tu besar, H kecil, tapi dia jadi color hitam. Bila kita verify, dia akan jadi error lah. So wajib besar sebenarnya. Okay, terima kasih. Ya, Syazri boleh. Awak boleh letak 1 kosong, awak boleh letak true ataupun
false. Sama duduk semua tu boolean punya value lah. Okey. Okey, nanti macam biasa saya akan letak assignment juga untuk hari ni. Saya nak awak record video lampu ni menyala. Pastikan menyala macam ni lah. Sekali saya akan bagi soalan lah. Okey. So nak sambung sikit lagi. Okey, nak sambung sikit lagi. So tadi kita pakai LED yang ada dekat kita punya board. So sekarang ni kita nak sambung LED yang ada dekat luar. Maksudnya kena buat wiring sikit lah. Okey. So macam mana nak buat? Awak dah biasa buat tu kan dengan Cik Wan pakai Tinkercad kalau tak silap saya. Okey, so kita nak buat wiring sikit. Okey. Yang mana kita nak pakai LED lah kat sini. Pakai sini LED. Okey, ini kita punya board. Okey. Kemudian contoh kita nak pakai pin 23 dengan ground. Okey, ni saya dah bagi dekat awak. Saya rasa semua akan dapat 3 warna LED lah. Okey. So G23 ni akan sambung dekat kita punya LED. So seperti mana yang awak dah belajar, kaki yang panjang LED ni ialah anode. Okey, ini anode, yang ni cathode. Okey, anode, cathode. Okey, LED dia ada polarity. Maksudnya dekat anode kena sambung apa? Iman Zamri, bercas apa? Positif ke negatif dekat anode? Positif ya. Terima kasih. Okey, dekat anode positif, dekat cathode negatif. Jadi kita akan sambung cathode ni ke ground. Ground board lah. Okey, awak akan ambil satu jumper wire tu, sambung terus ke ground. Okey, ground ni ada dia label kat sini GND dekat board ni. Okey, kemudian anode akan kita sambung ke pin 23. Okey, perlu tak kita sambungkan ataupun letak perintah kat sini? Mus'ab, Syukri, perlu tak kita letakkan perintah kat situ? Ataupun siapa-siapa yang boleh jawab? Okey, Nurul Atika kata perlu. Okey, ya, perlu tu perlulah. Tapi kalau tak letak pun still lagi selamat. Kenapa? Sebab LED ni dia mampu tahan sampai maksimum dia 3.8 volt. Okey, yang disupply dekat pin 23 ni cuma 3.3 volt saja. Jadi LED masih lagi selamat lah. Dia takkan terbakar lah. Jadi tak apalah, tak payah letak perintah dulu. Okey, tapi nak selamat perlu letak lah. Okey, so sekarang ni awak cuba sambung ni dulu. Okey, di 23 ni ke anode, ground ni ke cathode. Okey, so apa yang akan berlaku nanti, lagi apa yang akan berlaku ialah okey, apa yang akan berlaku lagi ialah bila kita set 23 ni satu ataupun high, yang berlaku ialah dia akan bercas 3.3 volt. Okey, bila dia bercas 3.3 volt,
Apa yang berlaku ialah dia dapat 3.3 volt dan dia dapat juga ground. So dia akan jadi complete circuit. Jadi LED akan menyala. Okey, bila kita set kita punya pin 23 ni kosong. Di sini kosong. Bila kita set di 23 ni kosong, iaitu digital right 23 low ataupun kosong, dia akan bercas ground. Bila ground dengan ground, so tak jadi complete circuit, so lampu takkan menyala, LED takkan menyala. Lebih kurang macam tu lah. Okay, jadi macam mana awak nak sambung ke LED? Sama ada awak sambung ke awak letak dulu dekat breadboard, kemudian baru sambung ke board. Okay, boleh sambung dulu tak? Tak tunjuk ni payah sikit. Okay, so selalunya saya akan letak LED macam ni lah. Saya akan letak saya punya LED macam ni. Okay, saya akan letak LED saya macam ni. Okay, kaki ketok saya akan letak dekat horizontal punya line tu, dekat biru. Kemudian kaki anode saya letak dekat sini. Sorry, Cik Wan ada tunjuk tak ni guna breadboard ni? Ada siapa-siapa yang tak pernah guna? Iman Zamri tak pernah guna breadboard. Tapi Cik Wan ada tunjuk tak? Alamak. Oh, Cik Wan tak tunjuk lah. Kalau macam tu tak apa, jangan pakai breadboard lagi. Saya pun tak sempat nak prepare. Freezing tu saya boleh install, jadi tak apalah, kita sambung direct je lah. Saya ada bagi dekat awak jumper female to female, betul tak? Okey, saya ada bagi 3 jenis dekat awak jumper. Ni jumper macam ni. Okey, wire jumper ni. Kalau macam ni kita panggil dia sebagai male. Kalau macam ni, okey, female. Okey, cuba awak ambil yang female to female. Okey, awak ambil female to female. Saya tak ada. Okey, awak ambil female to female, iaitu dua-dua belah lah. Dua-dua belah dia, dua-dua hujung dia female to female. Ni female, belah sini pun female. Nampak tak? Okay, female to female lah. Okay, kita sambung direct. Esok saya tunjuk semula lah pakai breadboard. Okay, so sambungkan kat sini dulu, kat LED ni dulu. Pastikan awak ingat lah, anode tu color apa, cathode tu color apa. So kalau anode macam biasa, dia kaki dia lebih panjang daripada cathode. Okay, so contoh saya letak kat sini, anode warna orange, cathode warna biru. Okey, saya letak macam ni. Saya sambung anode warna orange, cathode warna biru, blue lah. Okey, so seperti mana gambar tadi tu yang saya lukis tadi, anode sambung ke D23, cathode sambung ke ground. So jadi dekat sini, okay, jadi kat sini orange iaitu anode, saya akan sambung ke D23. Okey, yang blue ni saya akan sambung ke ground. Awak sambung dekat ground pin macam ni. Payah juga macam ni. Macam ni lah lebih kurang lah. Cumanya dia senang tercabut lah bila kita sambung direct macam ni. Okay, so lebih kurang macam tu lah. So simple je. Satu, yang anode, kaki anode sambung ke D23, yang cathode sambung ke ground, GND. Okay, kemudian macam biasalah kita kena buat coding.
Okey, dah sambung ke belum? Aiman Zarfan, try dekat Tinkercad tu ada pakai ni tak? Ada pakai breadboard? Oh ada, maksudnya tahulah laluan breadboard tu ke mana kan. Tak apa, tak apa. Sama aja, konsep dia sama aja. Okey, tak apa. Untuk hari ni kita pakai direct dulu. Okey, so kita tahu dah kita punya output tu bersambung ke pin D23. Jadi kita nak buat program lah. Okey, tadi kita buat dekat pin 2. Sekarang kita nak pakai dekat pin 23. Okey, first step dia apa? First step dia yang ni lah. Kita kena set dulu pin 23 ni sebagai output. Jadi baru dia tahu sekarang ni aku ni output 23 tu kan. Okey, kemudian untuk on off kita kena pakai syntax digital write lah. Okey, so kita copy je. Okey, kita copy sama je macam ni. Sebenarnya yang ni jadi 23, yang ni akan jadi 23 juga. So dia akan on serentak, off serentak. Sepatutnya macam tu lah kan. Macam tu. Okay. Macam tu. Okay, saya cuba upload. Okay, kalau awak tengok kat sini, nampak LED, dua LED ni akan menyala serentak. Okay, so kalau kita nak pakai lebih daripada satu LED ni, lagi banyak lah. Contoh pin mode 24, pin mode 25, sebagai output semua tu kita kena bagi tahu dulu. Lepas tu kemudian nak control dia kena pakai digital write. Macam tu je. Okey. Siapa yang dah siap? Syazwi. Buka kamera Zat. Tengok awak punya board tu. Alah, buka bukan tengok muka pun, nak tengok board je. Laptop tak ada kamera. Okey, tak apa. Saya percaya lah, saya percaya. Selalu ni lah saya minat dengan Aiman Zarfan. Dia bagus. Okey, Aiman Zarfan, boleh tolong tunjuk kat kawan-kawan Zat? Oi, pakai PC ai. Okey lah. Siapa yang pakai full? Saya pakai laptop. Tak apalah, saya mempercayai apa semua lah. Okey. Asalkan awak dapat macam ni lah. Okey. Lagi kat mana apa awak kena ni juga, kena record. Saya akan bagi satu assignment untuk buat traffic light. Okey. So macam ni. Okey. Saya nak awak pasang 3 LED tu yang saya bagi dekat awak semua tu. Merah, kuning, hijau. Susun dia tu. Tapi tak buat breadboard lagi ya. Tak apalah, esok lah kita buat yang ni. Okey, esok je lah kita buat. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Nak habis apa? Ada habis lewat juga.
Okey, so kalau tak ada soalan, lampu biru tu tak boleh padam. Boleh padam, kalau awak nak padam, awak just padam je dekat dalam awak punya program tu. Kan program yang saya tunjuk tadi ada dua kat sini Ustaz. Ada dua dekat sini. Maksudnya kita nak pakai yang ni warna biru kan, biru. Yang ni LED merah. Kalau awak tak mau, awak padam lah ni. Padam ni, padam yang dua-dua ni semua padam. So dia tak jalan lah warna biru tu. Okey. Sudahlah, saya dah janji nak parti awal. Kita parti awal 10 minit jadi lah kan. Okey. Pastikan awak semua buat benda ni. Okay, sebab nanti kita nak control kita punya LED pakai phone. Macam tu kan. Jadi kalau yang ni pun awak tak boleh nak buat, macam mana nak control pakai phone? Okey. Jadi saya tangguh kita punya kelas dekat sini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Jumpa lagi Yazri. Setiap kali kelas jumpa lagi ya. Untuk Aiman yang WhatsApp saya tu, nantilah saya cuba solvekan problem awak. Sama-sama. Okey, untuk kelas hari ni saya ada record lah. Nanti saya post dekat awak punya classroom.